Assalamualaikum, nama saya Nurdiana binti Sahirati. Dalam video ini saya akan mengulaskan mengenai dasar luar yang dibuat oleh seorang ahli politik Malaysia semasa pemerintahan beliau. Tajuk saya ialah dasar luar era Dr. Mahathir, yaitu dasar pandang ke timur. Bahagian pertama adalah pengenalan mengenai dasar luar. Dasar luar negara adalah strategi atau pendekatan yang dipilih dalam mengadakan kerjasama bersama entiti luar untuk mencapai maklumatnya. Dasar luar dilihat bagaimana cara sesebuah negara berurusan dengan negara lain melalui hubungan politik, ekonomi, dan juga keselamatan. Malaysia merupakan negara yang aktif dalam mengadakan kerjasama serantau dan antarabangsa semenjak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dasar luar Malaysia adalah untuk kepentingan nasional sesuai dengan status negara membangun yang memerlukan kerjasama antarabangsa demi menjaga kedaulatan dan keamanannya. Seterusnya ialah latar belakang Tun Dr. Mahathir. Nama beliau ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau dikenali sebagai Tun M oleh rakyat Malaysia. Beliau berumur 97 tahun dan merupakan ahli Parlimen Langkawi. Beliau lahir pada 10 Julai 1925 di Kedah tetapi didaftarkan pada 20 Disember atas faktor tertentu. Dr. Mahathir merupakan Perdana Menteri keempat pada tahun 1981 dan memegang jawatan tersebut selama 22 tahun lamanya, yang mana beliau merupakan pemegang jawatan paling lama sebagai Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia. Beliau memegang jawatan Perdana Menteri untuk kali kedua pada tahun 2018 sebagai Perdana Menteri ketujuh, yang mana usia beliau 92 tahun, yang juga mencatat sejarah menjadi pemimpin tertua di dunia ketika itu. Beliau seorang doktor dan ahli politik dan mendapat pendidikan rendah dan menengah di tanah Melayu. Beliau mendapat beasiswa dari kerajaan untuk menyambung pengajian ijazah perubatan The King Edward College of Medicine Singapore. Berkahwin pada 5 Ogos 1956 bersama Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Membesar ketika di era penjajahan, beliau menentang ketidakadilan hak Melayu adalah salah satu sebab mengapa beliau terlibat dalam politik. C.H.E. Date merupakan nama pena beliau semasa ketika aktif menulis akhbar The Sunday Times di Singapura. Digelar Bapa Pemodenan kerana berjaya membangunkan Malaysia dari negara pertanian kepada negara perindustrian moden. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan pemikiran Tun Dr. Mahathir. Yang pertama ialah latar belakang keluarga. Dr. Mahathir dibesarkan dalam kalangan keluarga yang sangat berdisiplin kerana bapa beliau seorang pendidik, iaitu guru besar. Oleh itu, menurut Dr. Mahathir, bapaknya sangat tegas dan menggalakkan anak-anaknya berjaya dalam bidang pendidikan. Tidak heranlah pewatakan beliau mempengaruhi cara beliau memimpin negara dengan tegas. Dan yang kedua adalah melalui penjajahan negara. Beliau membesar di mana keadaan sekeliling tanah Melayu berada di bawah jajahan kuasa luar seperti Siam, Britain dan juga Jepun. Dari sini beliau dapat melihat perbezaan yang ada pada pewatakan setiap penjajah seperti tentera Jepun yang rajin dan berdisiplin, serta beliau melihat Jepun dapat mengalahkan British semasa di tanah Melayu. Yang ketiga, bentuk pemikiran beliau dapat juga dikaitkan dengan bidang kedoktorannya. Ilmu perubatan banyak membantunya mengenal pasti bagaimana cara terbaik mentadbir sesebuah negara dengan menggunakan ilmu itu sebagai strategi untuk berhadapan dengan ancaman politiknya. Bagi beliau, masalah negara sama seperti sebuah penyakit yang perlu dirawat dari awal hingga tidak merebak ke seluruh anggota badan yang mendatangkan maut. Dan yang keempat adalah melalui cedet, yaitu nama pena beliau. Idea pemikiran beliau yang disebarkan melalui penulisannya yang dikenal sebagai cedet adalah cara beliau berkongsi dan mengutarakan idenya mengenai isu semasa negara kepada masyarakat. Beliau menulis berkenaan isu-isu kemasyarakatan, khususnya berkenaan pendidikan tinggi masyarakat Melayu, kebebasan wanita Melayu, tarian tradisional dan kehidupan masyarakat Melayu. Hasil kreativiti beliau di dalam bidang penulisan ini membolehkan beliau menulis karya yang penuh kontroversi seperti The Malay Dilemma dan The Challenge. Melalui penulisan ini juga, beliau telah menonjolkan idea bukan sahaja berkenaan masyarakat Malaysia, malahan meliputi senario Asia dan global, terutama isu yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan negara.
Seterusnya ialah Dasaluar Tun Dr. Mahathir. Dasaluar Tun M lebih berorientasikan ekonomi dalam pembangunan Malaysia. Keinginan Dr. Mahathir dalam pemerintahannya ialah menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dengan mengubah haluan dengan menjadikan Timur sebagai role model dalam dasaluarnya. Dr. Mahathir ingin membuktikan bahwa Barat bukan contoh yang baik untuk dijadikan contoh oleh Malaysia kerana sikap mereka tidak seperti Jepun. Dr. Mahathir telah memperkenalkan beberapa dasar yang berasaskan dua bentuk dasar utama, yaitu pertama, dasar-dasar ekonomi dan pembangunan negara, kedua, dasar-dasar sosial dan etika dalam usaha membentuk mutu dan kualiti rakyat serta warga pekerja untuk sama-sama berusaha ke arah kemajuan dan pembangunan negara. Dasar pandang ke timur. DPT dicadangkan oleh Dr. Mahathir pada 15 Desember 1981 dan dilaksanakan pada tahun berikutnya, yaitu pada 8 Februari di Hilton, Kuala Lumpur. Tujuan DPT adalah mempelajari dan mencontohi sikap serta etika kerja Jepun dan Korea Selatan yang mana mereka berjaya membangunkan negara mereka setelah musnah akibat perang. DPT ini juga merupakan cara Dr. Mahathir mengubah persepsi rakyat Malaysia untuk tidak selamanya terpengaruh dengan Barat, yaitu beliau tidak menginginkan Malaysia bergantung terhadap satu negara atau satu kuasa sahaja. Dalam DPT, kerajaan akan membuat analisis, penyelidikan, pemilihan nilai-nilai dan etika kerja serta teladan yang positif dari Jepun dan Korea Selatan, yaitu menerapkan etika kerja yang baik di negara Jepun untuk diterapkan di Malaysia. Beberapa perkara yang difokuskan dalam DPT yaitu kerajinan dan disiplin bekerja, tekanan daya pengeluaran dan mutu yang tinggi, pengurangan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerjaan, dan lain-lain yang boleh dipercayai yang mana ia boleh menyumbang kepada kemajuan bagi negara. Banyak implikasi yang diperoleh hasil pelancaran DPT ini. Yang pertama, mempengaruhi etika kerja di Malaysia, yang mana hasil dari pengantaran pelajar ke Jepun untuk menimba pengalaman telah mengubah etika kerja di Malaysia. Sebagai contoh, punch card atau kad perakam digunakan oleh pekerja Malaysia semasa balik dan datang ke kerja, dan taklimat pagi sebelum memulakan kerja ataupun briefing merupakan salah satu etika kerja yang diamalkan di Jepun. Kedua ialah peningkatan pelabur asing dari pelbagai negara seperti Singapura, Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Hal ini kerana dasar kerajaan yang memberi peluang bebas kepada Jepun untuk melabur ke Malaysia dengan membuka banyak syarikat pengeluaran telah memberi kepercayaan kepada negara lain untuk melabur bersama Malaysia. Seperti yang diketahui, Jepun mengamalkan dasar pelindungan. Yang ketiga ialah Malaysia mengeluarkan model kereta nasional yaitu Proton Saga. Hal ini merupakan hasil kerjasama dan bantuan oleh Jepun dalam bidang teknikal dan juga otomotif yang menjadikan Malaysia sebuah negara membangun mampu mengeluarkan kereta nasionalnya sendiri. Yang keempat ialah melahirkan tenaga mahir hasil penghantaran ke Jepun, yaitu yang mewujudkan pelbagai institusi pendidikan teknikal di Malaysia seperti Politeknik, Kolej Mara, Vokasional, dan sebagainya. Hal ini juga membantu Malaysia untuk tidak bergantung kepada negara mahir dari negara lain di masa akan datang. Kelima ialah peningkatan ekonomi negara. Kemasukan pelabur asing yang membuka pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat telah meningkatkan ekonomi negara. Dan yang keenam, DPT ini juga telah mendapat perhatian dari dan bantahan dari sebahagian ahli politik negara dan Barat. Barat memprotes pemimpin kerana menyifatkan bahawa DPT tidak memberi kebebasan terhadap rakyat sendiri. Namun, Dr. Mahathir tetap dengan dasar beliau dengan menjadikan Timur sebagai role model tanpa menghiraukan bantahan dan cemoohan dari pelbagai pihak. Akhir sekali adalah kesimpulan mengenai tajuk saya. DPT telah berusia 40 tahun sejak ia dilaksanakan oleh Dr. Mahathir. Sumbangan dan peranan Dr. Mahathir bukan sahaja melalui DPT, tetapi banyak lagi yang patut diingat oleh masyarakat. Ketegasan dan keberanian beliau patut dicontohi oleh generasi muda yang bakal membimbing negara di masa hadapan. Beliau berjaya menukar Malaysia dari negara pertanian kepada negara perindustrian moden. DPT boleh
boleh dikatakan dasar yang berjaya karena banyak impak yang diperolehi melaluinya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan saya mengenai dasar luar era Tun Dr. Mahathir, yaitu dasar pandang ke timur.